Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini kita akan bertemu lagi dalam bab 5, reka bentuk teknologi tingkatan 1, aplikasi teknologi, bagi tajuk reka bentuk sistem fatigasi. Okey, hari ini kita akan sambung untuk tajuk 5.1.3, lakaran reka bentuk sistem fatigasi. Okey, kalau sebelum ni bab 4 awak dah belajar tentang bagaimana untuk membuat lakaran dalam reka bentuk. Jadi kali ini kita akan lebih detail. Maksudnya kita akan gunakan untuk aplikasi ilmu tu ke dalam tajuk sistem fatigasi kita, yang mana lakaran ni nanti akan kita gunakan untuk kita terjemahkan, luahkan kita punya idea reka bentuk fatigasi kita sendiri. Okey, lakaran reka bentuk sistem fatigasi ni kita boleh hasilkan dengan dua teknik penyusunan, iaitu sama ada jejari ataupun penyusunan gegelang. Maksud penyusunan jejari dengan gegelang ni adalah teknik kita nak letakkan polybag ataupun tanaman kita tu, sama ada kita nak gunakan sistem teknik jejari ataupun teknik gegelang. Awak boleh lakar dalam bentuk 2D atau 3D. Kalau 2D ni dia menunjukkan sama ada pandangan atas sahaja ke hadapan sahaja ataupun sisi sahaja, ya, sebab dia hanya dapat menunjukkan panjang dan lebar objek. Manakala kalau awak memilih untuk membuat lakaran 3D, awak boleh hasilkan dalam bentuk isometrik ataupun dalam bentuk oblik. Bentuk perspektif pun boleh kalau awak handal, tak ada masalah. Okey, perspektif kan kita dah belajar juga, perspektif 1, 2 dan 3 titik. Jadi biasanya lakaran 3D untuk fatigasi ni, kalau ruang kita tak luas, tak besar, kita buat dalam bentuk isometrik atau oblik sajalah. Tapi kalau awak berminat untuk buat dalam bentuk perspektif tu, terpulang pada awak, tak ada masalah. Dianya, kelebihannya kalau kita buat lakaran dalam 3D ni, dia akan dapat menunjukkan pandangan yang akan dapat menunjukkan pandangan panjang, lebar dan juga tinggi objek. Jadi apakah dia sebenarnya perbezaan di antara teknik penyusunan jejari dan juga teknik penyusunan gegelang? Maksud teknik penyusunan dalam tajuk ini adalah penyusunan tanaman kita. Jadi macam mana kita nak susun kedudukan polybag tanaman kita tu, sama ada kita nak gunakan sistem jejari atau nak gunakan sistem gegelang. Kedua-dua sistem ni ada kelebihan dan juga ada sedikit kelemahan. Walau bagaimanapun, ianya terpulang kepada idea pelajar, sebab tujuan asal dia kita nak tengok kreativiti pelajar untuk membuat teknik penyusunan ni. Bagi teknik yang pertama, iaitu teknik penyusunan jejari, teknik ni kelebihannya ialah mudah dipasang. Okey, lagipun dianya tak menggunakan pipe yang kurang berbanding kita menggunakan teknik gegelang tadi. Cuma ada kelemahannya teknik penyusunan jejari ni, terutamanya jika tanaman kita banyak. Kalau tanaman kita berskala kecil, mungkin kita buat kat depan rumah ke kat tepi rumah sikit-sikit pokok. Tanaman kita tu mungkin dalam 5 pokok sahaja, 10 pokok sahaja, dan kita pun gunakan pam yang kecil, teknik ni lebih sesuai sebenarnya. Cuma kalau kita gunakan untuk kawasan yang luas, tanaman yang banyak, kelemahannya ialah kemungkinan larutan baja tu tak sampai ke hujung. Terutamanya jika kita menggunakan pam yang kecil, berkuasa kecil, yang mana tekanan larutan baja ataupun tekanan nutren untuk sampai ke tanaman kita tu rendah, dia punya tekanan air dia.
Okey, ini dipaparkan kepada kamu contoh lakaran 2D bagi teknik penyusunan jejari. Okey. Jadi macam ni dia tunjukkan daripada arah atas lah. Jadi awak boleh nampak bekas tanaman. Sumber di sini merujuk kepada tangki nutrien kamu. Yang ni adalah lakaran 2D. Sebenarnya lakaran 2D ni walaupun senang dilakar, kadang-kala dia menimbulkan kekeliruan. Kalau 3D ataupun 3D sebenarnya lebih jelas. Nanti kita tengok macam mana kalau contoh lakaran 3D. Okey, bagi teknik penyusunan jejari ni, bila dilukis ataupun dilakar dalam bentuk 3D, ini adalah contoh Raja 5.5 yang terdapat dalam buku teks kamu juga sebenarnya. Okey, ini awak akan nampak yang mana lakaran ni dibuat dalam bentuk isometrik. Kenapa isometrik? Kalau awak lihat dekat sini, saya conteng sikit. Awak lihat betul-betul dekat sini, ni adalah sudut isometrik ni, yang mana sudut 30 darjah. 30 darjah. Dekat sini pun 30 darjah. Jadi sebab itu ini pun sama ni, 30 darjah. Ini paksi tegak. Ini paksi kaki 30 darjah. Ini sebenarnya isometrik ni lakaran ni. Okey, ini contoh 3D bagi teknik penyusunan jejaring. Bagi teknik penyusunan yang kedua, tadi teknik penyusunan jejari. Bagi teknik penyusunan gegelang, kelebihannya ialah larutan baja diagihkan secara seimbang kepada semua bekas tanaman. Nanti saya tunjukkan kenapa dia gegelang. Lepas tu, kebaikannya juga ialah sekiranya mana-mana bekas tanaman ditanggalkan, ianya tidak mengganggu pengaliran larutan baja ke seluruh sistem. Okey, yang ni nanti kita tunjukkan sebentar lagi. Saya tunjukkan apa bezanya. Okey, inilah dia contoh lakaran dalam bentuk 2D bagi teknik penyusunan gegelang. Kalau awak tengok tadi, bagi teknik yang jejari, dia sampai ujung, ini sampai ujung, kat sini pipe-nya dimatikan tau. Tetapi untuk yang gegelang, sampai sini dia cantum balik. Maksud gegelang ni, dia macam gelang. Gelang kan dia bulat kan, macam tu kan. Dia macam tu lah. Dia air nutrien ni bila dia mengalir, dia akan pusing balik macam ni. Dia akan sentiasa masuk dalam ni. Dia tak habis kat dia tak berhentikan kat ujung. Kalau yang jejari tu, dia sampai ujung dia matikan. Sampai sini ujung dia matikan. Okey. Yang kita takut tanaman yang ada kat ujung ni, kalau tekanan air ni tak kuat sampai ujung dia dah lemah. Jadi dia tak boleh nak masuk kepada penitis tu, mungkin dah lemah nak masuk. Tapi yang ni kekuatan aliran air dia ataupun aliran larutan baja dia ni sama kuat sebab dia dah berpusing kat dalam ni. Ini kelebihan untuk teknik penyusunan gegelang. Ini contoh lakaran yang dibuat dalam bentuk 2D. Ide pula adalah contoh lakaran 3D bagi teknik penyusunan gegelang. Macam tadilah yang saya ceritakan konsep dia. Kalau awak lihat, ni pipe dia ni, dia masuk gegelang. Ini dalam bentuk 3D. Yang ini bukan lakaran isometrik. Kalau awak perasan, kali ini mereka contoh dalam buku teks ni mereka tunjukkan dalam bentuk oblik. Sebab tu kalau awak lihat, dia ada bahagian permukaan tegak, paksi tegak, mendatar, paksi mendatar. Okey, kat sini dia punya sudut dia adalah 45 darjah. Tadi kan 30 darjah kan. Nak buat dalam bentuk isometrik pun boleh, dalam bentuk oblik pun boleh. Ini kita ada paksi mendatar, kita ada paksi menegak. Ini menegak. Okey. Lepas tu kalau awak perasan,
sebenarnya lakaran untuk teknik vertigasi ni dia tak susah. Cuma cabaran kamu mungkin pada nak melakar tangki nutrien dan juga untuk melakar, kalau pada saya lah, pelajar saya, untuk melakar polybag. Dua benda tu je yang rasanya macam mungkin pelajar susah sikit nak lakar. Okay. Untuk lakar pipe tu saya rasa sangat simple untuk diajar. Awak boleh ikut dia, flow dia, boleh tengok contoh dan boleh buat. Cuma nak lakar bentuk tu, kalau awak perasan, tangki nutrien ni dilakarkan dalam bentuk silinder. Ini pun, polybag ni pun sebenarnya dalam bentuk silinder, cuma dia silinder yang pendek. Ni silinder juga ni. Yang tangki nutrien ni, saya lihat gambar nak tangki ni, dia silinder yang tinggi. Tadi dia rendah, polybag tu rendah, yang ni tinggi. Kedua-dua ni sebenarnya adalah silinder. Jadi kita lepas ni nak cuba lakarkan kita punya sistem kita sendiri. Jadi di sini saya tunjukkan sedikit bagaimana awak nak lakarkan silinder. Walaupun kita dah belajar dalam bab 4, kita buat ulang kaji sikit. Jadi awak akan bentukkan elips di bahagian atas. Di sini. Ini elips di bahagian bawah. Atas dengan bawah ni kena sama bentuk dia. Kalau awak tak sama bentuk, nanti silindernya nampak pelik. Jadi bila awak dah bentukkan macam ni, ini contoh kita nak buat silinder lah. Jadi bila awak dah buat atas dengan bawah, pastikan dia selari. Atas dengan bawah ni selari. Ini selari kan. Lepas tu kita akan garis kiri dengan kanan. Ini awak akan gariskan kiri, gariskan sebelah kanan. Jadi bila awak cantumkan, awak gelapkan nanti. Yang sebelah sini awak gelapkan bagi hadapan je. Yang bahagian tersembunyi ni, awak tak perlu gelapkan. Jadi nanti dia akan jadi silinder lah. Inilah dia contoh silinder. Jadi saya dah siapkan silinder saya tadi. Ini untuk melakar tangki dan juga tangki nutrien, dan juga nak lakarkan polybag kita. Jadi saya pun buatkan dua silinder, satu tinggi, satu rendah. Satu lebih besar, satu lebih kecil. Ikut logik lah, memang tangki lebih besar lah. Untuk tangki nutrien lebih besar lah daripada polybag kita kan. Itu yang logiknya. Jadi saya lukis dulu. Maknanya kita lukis dia silinder berbentuk tinggi dengan rendah. Ini saya tunjuk contoh untuk satu objek je lah. Jadi konsep dia sama. Maknanya awak buat elips atas, elips bawah, cantumkan kiri kanan, gariskan, dia jadi silinder. Okey, cuma sekarang ni mungkin awak tak nampak macam rupa polybag lagi. Sekejap kita tunjukkan macam mana kita nak detailkan lagi, perhaluskan lagi lakaran ni. Jadi untuk polybag ni, saya pun letakkan titik-titik ni, lubang-lubang. Sebab polybag ni dia kan berlubang kat bawah, supaya air boleh keluar, lebihan nutrien boleh keluar. Yang tak diperlukan dia akan keluar daripada bahagian bawah lah. Ini memang bentuk polybag. Kemudian saya nak bagi nampak lebih dramatik, kita kena tunjuklah pokok dia, barulah bila kita lakar tu orang nampak kan, oh ini polybag. Kita takut orang tak tahu kan apa benda ni, periuk ke apa. Okey, bila kita ada pokok, orang yang melihat lakaran kita terus faham, okey, ini adalah polybag yang mengandungi anak pokok. Jadi saya masukkan pokok dalam lakaran saya. Beginilah rupa dia. Jadi kita dah nampak kan daripada silinder tadi. Jadi transisi tu ada dalam lakaran kita. Dan kalau kita nak lebih baik lagi, kita akan masukkan dia sedikit tekstur, ataupun kita render, ataupun kita letakkan bayang seperti yang kita dah belajar dalam bab 4 lah. Macam contohnya ni sekarang saya shadowkan dia, ataupun kita letakkan bayang, kita renderkan dia sikit, gosok-gosok dengan tisu ke, bagi nampak ada permukaan tu, permukaan silinder,
untuk tangki nutrien tu, dan juga untuk polybag tu kita dah nampak jelasan sekarang. Okey, ini adalah polybag dalam lakaran sistem fertigasi saya lah. Ini contoh contoh. Jadi untuk yang tangki ni macam mana? Takkan tangki bentuk macam tong aja kan? Jadi kalau awak nak tengok, dia ada banyak jenis rupa tangki. Kita ada juga tangki yang badan dia kat sini dia gelembung kan. Yang ni kan badan dia tegak kan. Kalau awak nak cari tangki yang badan dia gelembung pun boleh juga, sebab ada banyak jenis kat pasaran yang untuk kegunaan mengisi nutrien ni. Kalau kita nak buat gelembung pun konsep dia sama. Atas awak buat elips, bawah awak buat elips, tapi kiri dengan kanan ni awak janganlah garis tegak. Awak buatlah garisan cembung begini. Ini satu lagi contoh. Kalau kita nak buat tangki tu berbentuk kembung di sebahagian sisi permukaannya, kalau awak lihat dia ada 6 langkah. Jadi macam langkah yang pertama, bina garisan menegak. Langkah kedua, bina elips. Langkah 3, pastikan elips bahagian atas dan bawah sama. Dia sama lah, langkah 1, 2, 3 ni sama dengan untuk kita melakar silinder yang tegak seperti yang sebelum ni. Walau bagaimanapun untuk langkah 4 tu, untuk dinding dia, dinding silinder tu, dia buat permukaannya tu melengkung kan, macam cembung. Jadi bila awak buat garis melengkung kiri dan kanan, orang yang lihat lakaran awak ni akan faham bahawa ini adalah permukaan tangki yang cembung dia punya permukaan dia. Jadi untuk langkah 5 tu kita buanglah bahagian garisan-garisan yang tak diperlukan, termasuklah garisan tersembunyi. Dan langkah 6 untuk bahagian permukaan tangki ataupun tong tu, kita buatlah garisan sikit, ataupun kita boleh renderkan dia untuk menunjukkan permukaan silinder kita, permukaan tong tadi. Okey. Ini contoh macam kalau awak nak gunakan tangki air yang warna biru tu. Okey, kalau macam saya tak warnakan, saya cuma render kan. Mungkin warna dia kelabu macam tu lah kalau saya gunakan tong air kan, tong air plastik tu. Gini. Macam ni saya tunjukkan juga contoh tangki-tangki air lah. Kalau yang berskala besar, yang saiz besar kan, ni tangki hitam yang selalu kita nampak tu kadang-kadang orang buat isi air tu. Ini pun boleh jadikan tangki nutrien sebenarnya. Okey, ini contoh-contoh saja. Awak boleh gunakan mana-mana jenis tangki dalam lakaran awak. Okey. Yang penting orang yang membaca ataupun melihat lakaran tu faham apakah objek yang awak nak lakar. Awak juga jangan lupa labelkan kan. Dan yang akhir sekali, yang paling mustahak ialah sistem tu kita nak pastikan dia berfungsi di akhirnya nanti. Okey. Jadi baiklah pelajar-pelajar semua, sampailah ke bahagian yang ditunggu-tunggu. Tugasan anda bagi tajuk ini ialah lakarkan satu sistem fertigasi rekaan anda sendiri, yang mana anda akan susun ikut kesesuaian anda, sama ada ingin menggunakan penyusunan jejari atau gegelang. Itu terpulang pada kamu. Dan kemudian hantarkan kepada saya lah jika ada apa-apa persoalan, ataupun awak dah lakar tapi awak tak pasti betul ke salah, boleh hantar kepada saya. Okey, nanti dekat grup Telegram kita ataupun WhatsApp kita, nanti kita akan bincangkan lagi tentang tugasan ini. Untuk kelas yang akan datang, kita akan belajar macam mana nak menilai lah lakaran masing-masing. Okey. Okey, untuk 5.1.3 tajuk aplikasi teknologi sistem fertigasi ini kita sampai di sini. Kita akan bersambung untuk tajuk 5.1.4 bagi kelas yang akan datang. Okey. Untuk itu saya tinggalkan kelas dengan ucapan stay safe, stay healthy. Tolong jaga kesihatan, jaga keselamatan kamu. Teruskan belajar, jangan patah semangat.
Setiap yang datang ni, ujian yang datang kepada kita ni adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey semua, teruskan perbincangan kita dalam kumpulan Telegram kita. Nanti kalau ada apa-apa persoalan, saya ulang sekali lagi, jangan segan, jangan takut untuk bertanya. Okey semua, bye.